Dalam buku ni saya sebut apa yang disunatkan doa sepanjang tu, macam-macam lah doa. Masa kita tawaf tu macam-macam doa kita boleh sebut. Macam-macam lah doa yang datang daripada Nabi. Ada yang kalau kita tak ingat pun, doa lah paling kurang pun, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebab sepanjang tawaf itu adalah kawasan mustajab doa. Doa lah apa benda pun. Boleh bercakap sembang dengan kawan, boleh. Tetapi janganlah menyembang pula. Apa cerita kita membawang depan Kaabah. Dia kata berkat kot, berkat. Dia sebenarnya macam semayang. Semayang tak boleh bercakap. Tawaf pun patutnya begitu, tapi diizinkan. Sebab asas semayang boleh bercakap. Zaman-zaman Nabi peringkat awal boleh cakap. Kemudian diharamkan bercakap. Sehingga ada sahabat Nabi yang tak tahu cerita, tengah semayang sembang dengan orang. Orang tu senyap. Dia kata, kenapa semua tak nak jawab aku sembang? Rupanya sudah tidak boleh bercakap. Cuma dia tak tahu. Kalau memberikan suara ketika berzikir sepanjang tawaf tu, itu perbuatan yang elok atau? Eloknya direndahkan sebab dia ganggu orang. Orang lain nak bertawaf. Tapi biasanya jemaah kuat. Jemaah Indonesia, jemaah Turki. Ya Allah, kita ambil terlupa habis doa. Lah kita pun ikut. Dia niat supaya orang dapat ikut. Tapi masalah habis ganggu kita. Doalah. Kita ni banyak permintaan. Banyak sangat permintaan dengan Tuhan. Masa kita tawaf tu, minta lah betul-betul. Sama ada hajat dunia atau hajat akhirat. Dan ada zikir-zikir yang kita digalakkan doa. Ada saya sentuh dalam buku, ada banyak lah. Masa kita di sini ke sini apa baca, sini ke sini apa baca. Itu disunatkan. Kalau sampai baca pun dah pening, apa saja doa. Bahasa Arab tak tahu, bahasa Kedah pun boleh. Kelas selawat saja tu? Boleh, tak ada masalah. Panjang nak selawat pun tak ada masalah. Atau kalau siapa yang hafal Quran, nak mengulang Quran, boleh. Saya pernah sambil-sambil tawaf tu 7, dapat 1 juzuk. Ngulang. Tapi mencabar. Orang tolak dah terlupa ayat apa kita baca tadi. Itu ujian lah. Okey, itu adalah sekitar tentang tawaf. Pastikan kita tidak menyentuh Kaabah. Pastikan kita menutup aurat. Pastikan kita tidak terbatal wuduk. Dan pastikan kita tidak memegang Baitullahil Haram. Termasuklah juga lengkong tu. Hijr Nabi Allah Ismail. Ada pandangan mengatakan di kawasan Hijr Ismail itulah dikebumikan Nabi Allah Ismail dan juga ibunda baginda Sayyidatuna Hajar. Dan siapa boleh masuk, sunat masuk. Cuma tawaf dia berhenti sekejap lah. Sebab tak boleh tawaf dalam Hijr Ismail. Dia mesti di luar Hijr Ismail. Sebab Hijr Ismail itu termasuk dalam kawasan Kaabah sebenarnya. Orang musyrikin dulu duit tak cukup. Bila Kaabah berlaku Kaabah runtuh, jadi mereka nak bina semula Kaabah, duit halal tak cukup. Duit haram banyak, duit halal tak cukup. Akhirnya mereka terpaksa kecilkan saiz Kaabah daripada saiz yang asal. Menyebabkan Hijr Ismail itu tak dapat mereka nak bina. Asal cerita dia. Jadi siapa yang boleh masuk dalam Hijr Ismail, bererti dia sudah semayang dalam Kaabah. Sebab tu antara tempat yang afdal juga di situ. Dan di dalam Hijr Ismail itulah berlaku peristiwa Nabi dibelah dada Nabi sebelum Nabi dibawa ke Mi'raj, ke Isra' dan juga Mi'raj. Jadi tempat tu barakah sangat. Dan di situlah juga ada bawah pancur emas tu. Itu juga tempat sunat berdoa. Dia mudah ceritanya, dalam sepanjang Kaabah tu berdoa lah betul-betul. InsyaAllah moga-moga dikabulkan segala hajat kita di dunia dan juga di akhirat. Kalau kita solat dalam kawasan Hijr Ismail tu tak disunatkan ke? Sunat? Tak digalakkan solat dalam Hijr Ismail? Tak disunatkan. Disunatkan kita semayang dalam kawasan Hijr Ismail sebab pernah Sayyidatuna Aisyah ke siapa mengadu pada Nabi, aku teringin sangat nak semayang dalam Kaabah. Nabi kata semayanglah Hijr Ismail, itu adalah Kaabah. Jadi kita disunatkan semayang dalam Kaabah. Tapi raja-raja dia masuk betul dalam Kaabah. Kita yang bukan raja ni, raja kafur saja, di Hijr Ismail itu termasuk dalam kawasan Kaabah. Jadi siapa yang semayang dalam Hijr Ismail, sama lelaki atau perempuan, dia sudah mendapat satu fadilat, iaitu semayang di dalam Kaabah. Kerana asal binaan Kaabah tu termasuk dalam Hijr Ismail. Wallahualam, saya tak tahu. Mungkin maksudnya tak digalakkan kalau orang ramai sebab takut berempuh-rempuh ke, tak tahulah. Tapi yang pasti memang tak sah tawaf kalau kita shortcut. Kita pun masuk celah tu. Yang itu memang tak sah.
Sebab dia dah jadi tawaf dalam Kaabah. Sedangkan kita kena tawaf di luar Kaabah. Selesailah tawaf, habis 7 pusingan, walhamdulillah. Banyaklah perbuatan sunatnya, sembahyang sunat, tawaf. Tapi biasanya kalau buat ramai-ramai memang tak sempat. Memang dimarah dia polis kalau ramai-ramai sampai 20 orang nak sembahyang satu tempat, memang kena marah lah. Tapi kalau kita buat umrah seorang-seorang, afdalnya lepas kita selesai tawaf, sebelum kita menuju ke Bukit Safa, disunatkan kita solat 2 rakaat syukur. Dipanggil solat 2 rakaat tawaf. Disunatkan kita sembahyang 2 rakaat tawaf terlebih dahulu. Dan apabila selesai kita sunat tawaf, ini sunat lah. Kalau ramai-ramai peringkat awal biasanya kita terus, selepas tawaf terus kita pergi menuju ke Bukit Safa. Takdir Allah Ta'ala, ada satu makcik India jatuh depan saya. Orang pijak dah masa tu. Saya tengok makcik tu, anak dia jerit-jerit dah, anak nak pergi ke mak dia tak lepas. Dah orang dah halang, dah ramai sangat. Saya betul-betul depan makcik tu. Saya kata, ini Hajar Aswad, ini makcik Aswad. Aku nak selamat benda dulu. Makcik Aswad. Aswad maknanya hitam, makcik hitam. Saya pun pegang makcik tu, saya tak boleh duduk. Saya duduk dengan saya jatuh. Saya duduk, saya pegang dia. Alhamdulillah pasal tu tawaf saya pun dah selesai. Jadi dah selesai tawaf, lepas tu nak cium Hajar Aswad. Ketika itu kalau kira batal wuduk saya. Tapi menyelamatkan makcik itu, dan saya pun sa'i lepas tu tak perlu tawaf dah lah. Okay. Kalau kita tak mampu sekalipun dengan lambaian, itu sebenarnya sudah dikira oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab masa di Hajar Aswad kalau nak cium juga memang tolak-tolak orang. Situ ulama kata, ni nak cium Hajar Aswad sunat. Tolak kepada orang, sakiti orang, itu haram. Jadi berdasarkan yang kita mampu. Jangan sakiti, kalau nak cium juga jangan sakiti. Kena cium Hajar Aswad tak? Kalau kata ada orang main nak tolong kita bawa pergi cium tak? Dan dia pun tolak-tolak orang. Dia pun tolak. Saya tengok depan mata saya. Orang Indonesia, 3 orang. Seorang jaga kita, seorang depan kita, seorang belakang kita. Yang belakang kita tolak orang, jangan dekatkan kita. Yang depan kita tolak orang, jangan dekatkan kita. Yang dengan kita bawa kita. Sampai Hajar Aswad cium, lepas tu minta duit. Saya tengok je. Lepas tu dia jumpa saya tengah-tengah tahu. Mau cium Hajar Aswad pak? Dia kata. Haram pak. Dia kata. Tolak orang, sakiti orang, haram pak. Dia tengok saya, betul saya tinggal saja. Sebab ada orang tak tahu, ingat nak tolong. Dah kali kena bayar. Eloknya janganlah. Sebab dia menyakiti. Dia memang dia tolak orang betul-betul sebab dia nak dapatkan cium tu.